forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Rahman Adam terhadap Anwar jumpa KJ, pakar ekonomi bincang hala tuju ekonomi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengadakan perjumpaan dengan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ahli ekonomi serta pakar industri petang tadi untuk membincangkan hala tuju ekonomi negara yang dapat dipastikan dengan peranan yang akan dimainkan oleh KJ nanti. Naib Presiden UMNO Johari Ghani yang sebelum ini menjadi Menteri Kewangan kedua semasa pertanian bekas Perdana Menteri Najib Razak turut hadir. Okey, kita dengar respon Tuan Madam dia akhir dia komen macam biasa. Hangat tuan-tuan hari ini adalah bila mana YB Khairi Jamaluddin dipanggil oleh PMX, Perdana Menteri Malaysia ke-10 untuk menghadiri perbincangan berhubung dengan soal hala tuju ekonomi negara. Siapa masuk perangkap siapa ni agaknya ya. Yang pasti saudara, yang pasti saya yakin pertemuan hari ini akan membuahkan mata merah bagi sesetengah pihak. Yang pasti akan memerah mata saudara tidak lain tidak bukan Tan Sri Mahyudin Yassin. Ini orang confirm tuan-tuan berapi. Bila tengok YB Khairi Jamaluddin duduk semeja bersama dengan Tan Sri Azlan, bekas Chancellor Vice Chancellor UKM, bersama dengan Datuk Johari Abdul Ghani dan beberapa orang yang lain tuan-tuan. Banyak orang bertanya dengan saya ni saudara, kenapa PMX memanggil YB Khairi Jamaluddin. Tuan-tuan perlu tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia antara orang yang banyak mendengar pandangan daripada pelbagai pihak. Jadi sebagai orang yang selalu bercakap di corong-corong radio, terutamanya ketika beliau sudah menjadi pengecara ataupun host Hot FM, dah tak jadi menteri ni, penyampai radio dan juga podcast, keluar sekejap, keluar lama, keluar selamanya. Jadi sudah pastilah pandangan pelbagai pihak dalam usaha untuk memulihkan ekonomi ini akan diambil kira oleh Datuk Seri Anwar, termasuklah kehadiran Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Ghani dalam perbincangan melibatkan hala tuju negara, hala tuju ekonomi negara. Okey Dok, soalan ni Okey. berkenaan dengan PRN negeri ni yang akan datang ni. PRN negeri, ya. So, Kerajaan Perpaduan UMNO dilihat masih bergelut untuk memberi kefahaman kepada ahli akar umbi dan meraih kepercayaan berkenaan Kerajaan Perpaduan. Tok boleh ulas sikit tak? Kita nak kata bergelut tu tidaklah bergelut sangat, tetapi kita tidak nafikan bahawa memang ada di kalangan akar umbi kita yang masih lagi sukar menerima realiti bahawa kita terpaksa bekerjasama dengan kerajaan, dengan rakan-rakan Pakatan Harapan dalam Kerajaan Perpaduan ini. Itu memang kita tak boleh nafikan. Memang ini realiti yang kita sedang hadapi. Dan saya yakin kita sedang cuba mengatasinya sedikit demi sedikit. Dan dari segi jentera penerangan kita pun dah ada jadual yang kita susun untuk turun ke akar umbi yang agak padat. Dan kita pun dah hari ini kita lihat Naib Presiden UMNO yang pertama, Datuk Seri Wan Rosdi telah pun mengadakan majlis penerangan latihan kepada akar umbi kita, terutamanya untuk mereka yang terlibat dalam 6 pilihan raya negeri ini. Kita dah pergi ke setiap negeri untuk menganjurkan kita punya kursus, termasuklah kita punya penjelasan berhubung kenapa kita perlu bekerjasama bersama dengan Pakatan Harapan
kenapa wujudnya kerajaan perpaduan kan. Semua naratif-naratif telah sampai ke akar umbi, namun kita tidak nafikan bahawa ada setengah-setengah tu dia boleh terima dengan mudah, ada setengah-setengah tu memakan masa sikit. Kalau orang-orang muda ni alhamdulillah setakat ni kita tidak ada banyak halangan untuk mendapat sokongan daripada orang muda. Tetapi kawan-kawan kita yang berusia 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, yang mana mereka ni pernah hidup zaman, contohnya lah zaman 13 Mei, mereka yang antara yang bak kata orang tu sudah tertanam dalam pemikiran dia apa yang diindoktrinasi oleh Tun Mahathir, oleh mereka-mereka selepas Mahathir tentang DAP. So sudah pastilah ianya mengambil masa. Tapi alhamdulillah setakat ni semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik. Dan saya tak katalah jumlah yang saya rasa sukar untuk diyakinkan ini, saya tak kata kecil. Kalau misalnya 20% yang masih lagi sukar untuk kita yakinkan ini pun it's not a small amount. Dia boleh buat perubahan yang besar dalam keputusan pilihan raya. Dan saya yakin hari ini kita sedang berusaha bersungguh-sungguh memastikan bahawa naratif yang betul dapat kita sampaikan ke akar umbi, dan kita haraplah kita dapat gunakan sehabis baik. Tempoh ada lebih kurang dalam sebulan lebih saja lagi untuk kita yakinkan ahli-ahli kita di akar umbi tentang peri pentingnya semua turun menjayakan pilihan raya negeri ni. Kita tak nak kawan-kawan kita khususnya pengundi Melayu ni tidak turun, kerana ianya akan memberikan impak yang besar. Khususnya kalau pengundi-pengundi itu kita dah kenal pasti sebagai pengundi putih, iaitu pengundi yang bersama dengan UMNO. Dan kita juga harap kalau kita tengok trend pilihan raya yang lepas, kawan-kawan bukan Melayu, khususnya masyarakat Tionghoa, mereka ni kalau pilihan raya negeri dia kurang sikit turun, pilihan raya kecil dia kurang sikit turun. Cuma harapan kita untuk pilihan raya negeri di 6 buah negeri ni, anggaplah ianya sama penting seperti pilihan raya persekutuan. Sama penting, kerana ianya juga boleh mengganggu gugat kerajaan dan kestabilan kerajaan di peringkat persekutuan. Okey? Okey, Ya. soalan tambahan. Ya. PMX akan adakan siri jelajah ke Kelantan pada Sabtu ini. Ya. Tok rasa ada gelombang perpaduan ke akan berlaku? Saya yakin setakat ini kalau di gelombang anak muda ni sudah nampak jelas. Orang muda sudah pun kita tengok kajian-kajian yang kita buat, sampling di kalangan orang muda ni sangat positif. Sangat positif penerimaan terhadap kerajaan perpaduan ni. Dan kita harap bila Datuk Seri Anwar turun ke negeri-negeri nanti, ianya akan memberikan impak yang lebih besar. Ia akan memberikan impak yang lebih besar, dan kita harap yang mana berusia 30 tahun ke atas ini pun mereka akan menunjukkan perkembangan yang positif sama. Memang kita tak nafikan daripada bulan 3 hingga ke bulan 6 tu, itu boleh dianggap sebagai our difficult times. Sampai semenjak bulan 3 sampai sekarang ni memang tak berapa okey. Kita harap bulan 6, bulan 7, menjelang bulan 7 nanti keadaan akan lebih baik, dan saya yakin kita akan ada better chances, insyaAllah. Okey? Okey tuan-tuan, komen saya lah baguslah. Dulu ni kita dengar KJ selalu mengkritik Anwar dekat apa, keluar sekejap lah apa semua kan. So sekarang ni Anwar ni bagus lah. Kau cakap siapa tu bijak sangat panggil. Bagi pandangan apa nak kena buat. So bagus lah. Daripada dia mengkritik kat luar, panggil dalam mesyuarat, bagi tahu apa yang sepatutnya kerajaan buat. So dengan ini kita dapat menaikkan ekonomi negara.
Jika KJ dapat memberi idea-idea yang bagus, itu adalah terbaiklah macam tu kan. So kita nampak Anwar Ibrahim ni, dia tak pendendam lah. Dia orang panggil apa? Dia saling bermaafan, sanggup panggil dulu dah musuh politik dia panggil dia jumpa balik. So baguslah PMX Anwar Ibrahim ni. Okey, mari kita terus menyembelih seorang kepada Kak Jam Perpaduan dan PMX Anwar Ibrahim. Jumpa lagi. Assalamualaikum.